يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Disunatkan bagi musafir menulis wasiatnya, apa yang dia berhutang dengan orang yang berhutang dengannya, kerana ajal kita penting, kita tidak tahu bila kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ini untuk semua. Mana Nabi SAW ada bahawa tidaklah hak bagi seorang muslim yang mana dia ingin mewasiatkan sesuatu yang sedangkan dia pada setiap 2 malam itu dia telah meletakkan wasiat itu ditulis di sisinya. Maknanya apa? Poin yang kita katakan adalah seorang yang mempunyai perkara-perkara yang perlu diwasiatkan, dia perlu wasiatkan, kerana kalau tak wasiatkan orang tak tahu keadaan dia terhadap mungkin orang lain berhutang dengan dia ke, atau dia berhutang orang ke, ataupun dia masih lagi tertinggal benda-benda yang patut dilakukan misalnya dahulu, atau dia ada perkara mungkin puasa Ramadan dia ada tertinggalkan, yang mana kalau tak diberitahu tentangnya, mungkin orang yang hendak ahli warisnya kalau berlaku pada dia tak dapat membayarkan balik ataupun berpuasa untuk dia. Jadi ini kita nasihatkan, kita wasiatkan. Perwasiatan ini adalah sunnah sebenarnya. Bahkan dalam riwayat ada beberapa riwayat. Pertama, riwayatnya adalah apabila seorang itu kalau tidur semalaman, perlulah ada dalam tak boleh kurang daripada 2 malam, dia mesti ada sekurang-kurangnya telah ada catatan wasiat di sebelah di sisi sampingnya. Kerana orang tidur pun boleh meninggal dunia, kan? Apatah lagi orang safar. Orang tidur aja kita dah dinasihatkan supaya letakkan wasiat dekat sebelah kita. Apatah lagi kalau orang tu bermusafir. Lebih-lebih kita tinggalkan tu wasiat kepada ahli keluarga yang hidup. Mudah-mudahan kita dapatlah meletakkan apa yang penting. Misalnya sebagai contoh juga, wasiat sebagian orang mungkin kita lihat kerana sebahagian orang sekarang ini dalam pengurusan jenazah dia buat agak asal boleh, misalnya tak ikut sunnahnya, dia buat perkara-perkara yang tak patut dibuat dan sebagainya. Jadi boleh tak kita wasiat? Kita boleh wasiatkan. Boleh wasiatkan mereka, lakukanlah kalau aku wafat, lakukan begini, ikut sunnah Nabi SAW. Boleh lakukan juga. Jadi wasiat-wasiat itu adalah penting bagi kalau kita lihat mungkin takut terabai hak-hak tersebut. Dan hendaklah dia menyaksikan apa yang dia dihutangi, mengembalikan amanah-amanah kepada ahlinya atau meminta izin sekiranya ingin dikekalkan bersamanya. Ketujuh, disunatkan bagi musafir untuk berwasiat kepada ahlinya agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang penting. Ahli keluarga nak ditinggalkan, jadi takkan tak nak tinggalkan wasiat penting. Jadi wasiat paling penting, tak ada wasiat lebih penting daripada wasiat bertakwa. Wasiat ini Allah telah wasiatkan kepada mereka, pada kita, pada golongan yang terdahulu dengan golongan yang terkemudian. Allah telah berfirman, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yang Allah bermaksud bahawa dan telah kami wasiatkan pada mereka-mereka yang sebelum kamu dan kepada diri kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi ketakwaan kepada Allah ni penting. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berbekal. Dan bekalan yang paling baik adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah. Dan sebaik-baik bekalan, sebaik apa yang dijadikan bekalan adalah ketakwaan. Jadi siapa yang nak musafir ni, tak ada perkara yang lebih penting untuk diwasiatkan. Di samping dia bertakwa dalam bersafar, dia wasiatkan ahli keluarganya untuk bertakwa. Kemungkinan dia tahu anaknya kalau dia tak ada, kalau dia pergi kerja je, dia keluar rumah ni, anaknya buat macam-macam, tak langgar perintah solat, dia tak jaga, ini wasiat dia. Wasiatkanlah supaya mereka dapat jaga solat. Wasiatkanlah mereka sekiranya mereka dengar kata-kata ibu dan bapanya dan sebagainya. Wasiatkanlah perkara-perkara yang penting, kerana kita lihat wasiat bertakwa kepada Allah paling baik. Dan itu semua masuk dalam wasiat kepada Allah Ta'ala. Kata bertakwa kepada Allah. Dan sebaik-baik wasiat takwa Allah Ta'ala. Tak ada wasiat lebih baik. Sebab tu kita katakan bahawa orang yang
cukup baginya wasiat Allah Ta'ala dan wasiat ketakwaan ni, itulah wasiat ketakwaan, maka cukup baginya itu, maka ini adalah menunjukkan ketakwaan dirinya. Dan Allah telah menerangkan ayat yang saya bacakan tadi, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan sekiranya kamu kufur, maka sesungguhnya milik Allah adalah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah adalah sangat kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kerana ini kita buat apa? Kita wasiatlah untuk ahli keluarga yang tertinggal, yang kita tinggalkan. Wasiatkan apa sahaja yang bermanfaat, yang membawa mereka kepada ketakwaan kepada Allah. Tak wasiat keduniaan ni kita kata bolehlah sikit-sikit, tapi yang paling penting wasiat takwa Allah. Peliharalah agama ini sebagaimana Nabi Allah SWT mewasiatkan, Nabi Ibrahim AS mewasiatkan anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yaqub dan sebagainya, semua mewasiatkan anak-anaknya mereka supaya bertakwa kepada Allah, tak sembah melainkan hanya kepada Allah. Jadi bolehlah wasiat agar mereka bertakwa, wasiat agar mereka menjaga keimanan, menjaga amalan dan sebagainya. Yang ke-8, disunatkan ke atas musafir untuk berusaha keras mendapatkan teman yang saleh. Teman yang saleh. Ini penting. Sebaiknya adalah daripada penuntut ilmu syar'i. Sebaiknya kawan yang saleh itu, yang dibawa berteman itu, yang mempunyai ilmu yang kuat dalam ilmu syarak, ilmu agama lah. Agar sentiasa mendapat taufik dan tidak jatuh dalam kesilapan dalam safarnya atau haji dan umrahnya. Kerana dalam perjalanan ini kita ingin perjalanan ketaatan. Jadi kalau orang tu mempunyai ilmu yang cukup kuat dari sudut dari sudut ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala, ilmu agamanya, jadi apa yang dilakukan insya-Allah semua dalam tuntutan syar'i. Tidak ada yang luar daripada tuntutan syar'i. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dalam riwayat lain, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu adalah bagaimana agama teman rapatnya. Maka lihatlah di antara salah seorang daripada kamu siapa yang dia ingin bertemankan atau menjadikan teman. Kita kalau berteman dengan orang yang suka menyanyi, kita pun dapat juga menghafal berapa lagu kan. Kalau kita rapat dengan orang yang hafal Quran, dapat juga kita hafal sedikit daripada Al-Quran daripadanya. Jadi macam mana kita lihat? Sebab tu Nabi boleh katakan agama temannya menunjukkan apa? Perilaku kita, kepercayaan kita, amalan kita akan serupa dengan teman kita. Jadi sebab tu penting kita cari teman yang baik. Terlebih lagi dalam safar ini. Jadi semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua golongan teman-teman yang baik untuk dijadikan untuk bermusafir insya-Allah. Amin insya-Allah. Kesembilan, disunatkan bagi musafir untuk mewidakkan ahli keluarga, saudara maranya dan ahli ilmu, jiran-jirannya, sahabat andanya. Nabi SAW bersabda, man arada safaran falyaqul liman yukhallifu astaudi'akumullahu alladhi la tadi' wada'i'ahu. Maknanya apa? Kalau kita nak safar, kita widakkan. Mana widak apa? Kita ucapkanlah selamat tinggal lah. Kira macam ucap selamat tinggal lah kira kan. Kepada ahli keluarga, saudara mara, ahli ilmu, mana ustaz-ustaz kita ke, kawan-kawan kita, jiran-jiran. Kerana Nabi SAW menganjurkan kita. Nabi SAW ada, barang siapa yang ingin bersafar, maka katakanlah kepada orang yang akan dia tinggalkan, dengan apa?
astaudi'akumullahu alladhi la tadhi' wada'i'ahu. Iaitu bermakna, dia kata apa? Aku meletakkan kamu dalam penjagaan Allah yang mana tidak akan mensia-siakan simpanannya ataupun apa yang diletakkan dalam simpanannya, dalam penjagaannya. Jadi kita letakkan misalnya ahli keluarga kita, anak saudara kita, jiran-jiran kita. Kita katakan kepada mereka, aku meletakkan kamu dalam penjagaan Allah Ta'ala yang mana Allah tidak akan mensia-siakan apa yang dia jaga. Jadi satu doa lah juga kita minta kepada Allah, peliharalah orang yang kita kasihi, peliharalah kita orang yang kita sayangi dan sebagainya. Dan adalah disunatkan pula kita pula orang yang apa namanya bahasa kita orang yang bawa yang mewidakkan kita, mungkin dia mengucapkan juga selamat tinggal kepada kita. Bagi orang yang nak musafir, kita katakan kepada orang yang nak musafir pula, astaudi'allaha dinaka wa amanataka wa khawatim a'malika. Yang bermaksud, aku meletakkan kamu dalam perlindungan Allah, dalam agama kamu, amanah kamu dan penghabisan amalan kamu. Jadi kita minta doa pula. Orang yang dah didoakan, doakan pula pada orang yang mendoa. Doakan apa? Aku minta perlindungan Allah supaya memelihara akan agama kamu, amanah kamu dan penghujung amalan kamu. Jadi kita doa juga. Jadi saling mendoa. Dalam nak musafir ni, saling doa mendoa. Jadi kena hafal hafalkan doa ni. Yang pertama bagi kita orang yang musafir, baca apa? Astaudi'akumullahu alladhi la tadhi' wada'i'ahu. Boleh? Hafalkan minggu depan boleh hafal. Boleh Hisnul Muslim ada. Siapa nak cari, kalau tak nak buku ni pun boleh lah. Tapi belum beri baris. Jadi awak berikan baris sekarang, saya bacakan. Maknanya astaudi'akumullahu alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Susah sikit barisnya. Okey, saya bacakan lagi. Astaudi'akumullahu alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Bacakan ini saya tunjukkan. Yang ini. Astaudi'akumullahu alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. Kita bacakan kepada mereka yang hendak kita tinggalkan. Okey. Bagi orang yang ditinggalkan, dibaca kepada orang yang hendak musafir, astaudi'allaha dinaka wa amanataka wa khawatim a'malika. Kalau banyak amalan a'malika boleh juga, tak masalah. Astaudi'allaha dinaka wa amanataka wa khawatim a'malika. Khawatim a'malika. Ustaz, tak perlu nak doakan kan tak? Yang ini untuk orang yang hantar kita tu, dia tak perlu baca tu kan? Perlu kalau nak pahala lah. Pasal apa? Dia sekarang ni baca yang kita nak keluar pergi, kita bacakan dia. Tapi dia yang pergi nak bacakan kita perlu juga. Pasal apa kita minta kita dipelihara Allah juga? Takkan tak nak minta kita dipelihara Allah? Mesti orang tu lebih-lebih orang yang kita sayangi kena tinggal berapa minggu je tapi tak, walaupun tak berbulan berapa minggu, tapi mesti dia sayang kan kita. Takkan tak nak kita balik kepada pangkuannya kan? Mesti nak. Kalau si isteri yang ditinggalkan lagi mesti kita kata dia berpisah dengan kita, minta supaya kita baliklah. Jadi dia doa kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Allah supaya menjaga agamamu, amanahmu dan penghabisan amalanmu. Baik. 6. Jadi dengan ini kita katakan apa dia? Lafaz umumnya. Jadi kita buatlah.
For the orang yang nak pergi. I'm the one who's going for the tour. I mean not the tour actually, for the umrah or anything, even tour, any safar, any kind of safar. You baca for me, you read you pray for me. Astaudi'akumullah dinaka alladhi la tadhi'u da'iyahu. Astaudi'akumullah alladhi la tadhi'u da'iyahu. Okay. Secondly, as for you, I'm leaving you, right? And you are going to be you are at home. So you are going to say Astaudi'allaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. You say to me. It's your turn to say to me. I will say first Astaudi'akumullah alladhi la tadhi'u da'iyahu. Then you will say to me Astaudi'allaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Then the first one, Man arada? No need. That's the hadith. The hadith says, whoever wants to go for a safar, for a journey, then he needs to say to those who he's living in, who he is going to live in. Habis sekiranya Ustaz, kalau ini cakap lisan atau cakap dalam hati? Cakap lisan. Cakap lisan. Tapi kalau anak kita, apa dia doa kita? Dia doakanlah. Ajarkan dia doa tu sebelum balik. Pandai kan boleh? Tak apa, ada masa lagi. Sebulan untuk hafal. Dia ada doa. Cuba sikit je doa ni. Tak susah, senang. Sikit-sikit pun je senang. Kita nak tu. Okey, tak apa. Kalau tak, bahasa harum Melayu pun boleh lah. Yang penting. Baliklah orang muda-muda ni, orang bagus. Kemudian kita katakan juga, kalau orang-orang musafir ni minta wasiat kepada, kadang-kadang kita baik kalau kita jumpa ulama ke mana kan, orang-orang tua kita sebagainya, berilah nasihat kita, wasiatlah pada saya. Jadi wasiat yang paling baik ialah ketakwaan. Jadi dia kata, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khaira haitsu kama kunt wa yassara lakal khairu haitsu ma kunt. Dan khairah maknanya apa? Zawwadakallah, semoga Allah tambahkan kepada kamu ketakwaan dan mengampunkan dosa kamu dan memudahkan bagi kamu kebaikan di mana kamu berada. Ini adalah wasiat. Masalah salah ada orang kata kepada saya, Ustaz besok nak safar, boleh tak Ustaz wasiatkan saya? Jadi saya pun wasiatkan kepada dia, zawwadakallahu taqwa wa ghafara laka wa ghafara dhanbak wa dalam hadis ni, dalam hadis mengatakan wa yassara lakal khaira haitsu ma kunt. Boleh bacakan demikian. Bacakan demikian, alhamdulillah, satu perkara yang baik. Dia pun pergi dalam keadaan dia penuh. Dia kalau dapat wasiat tersebut dan doa. Di samping wasiat tu ada doa. Semoga Allah tambahkan kepada kamu ketakwaan. Lepas tu dia dah tahu penting dia bertakwa. Secara tak langsung nasihat kepadanya supaya bertakwa. Kerana banyak orang kadang nak pergi safar, dia niat salah misalnya. Nak pergi enjoy, nak pergi mana-mana. Lepas kena wasiat ni, terus dia tukar niat dia. Mana tahu kan? Kita waktu kita baik, kita buat demikian. Kita nasihat dia. Dan seorang lelaki telah bertemu kepada Nabi SAW dan hendak bersafar. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, nasihat atau wasiatkanlah kepada saya. Maka Nabi SAW bersabda, usika bi taqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Falamma madha qala Allahumma azwi lahu al-ard. Dan kita lihat sebelum tu, kita lihat Nabi SAW wasiat kepadanya, aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah dan bertakbir pada setiap kali kamu nak naik, mendaki dan sebagainya. Kalau nak mendaki, kita kalau dalam perjalanan ni, bas naik bukit, apa kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita jalan kaki naik bukit, naik tangga sebagainya, kita baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita turun pula, kita menurun pula daripada bukit misalnya, apa kita bacakan? Subhanallah, 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 Subhanallah.
Jadi kita dalam perjalanan, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita naik bas, macam-macam naik turun kan. Jadi berapa banyak kita buat pahala, kita tukarkan dengan zikir. Setiap kali naik kita zikir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila turun kita bacakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kapal terbang naik ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia dah biasa, dah mendatar. Banyak lagi kita berzikir. Memang banyak berzikir tanpa suruh pun. Tanpa kita suruh, kita dah berzikir pada Allah. Memang takut. Allahu Akbar. Yang penting kita doa kepada Allah keselamatan. Kita minta kepada Allah SWT agar menjadikan kepada kita kebaikan, yang mana kita minta daripada semua yang didatangi keampunan daripada Allah. Dan Nabi juga ada mendoa kepadanya supaya memudahkan baginya safar. Wa hawwin alaihi safar. Memudahkan safar. Kerana safar ni memang satu perkara yang susah sekarang. Walaupun sekarang ni zaman dah moden, zaman dan penuh dengan alat pengangkutan yang sangat-sangat canggih, tetap masih payah juga. Dan macam-macam bot sekarang, bukan bot pakai sampan, pakai kayu, pakai mengayuh lagi, tidak. Itu pun penat juga. Jadi kita kata memang safar, apabila kita kata safar memang berat. Sebab tu dalam safar kita minta kepada Allah memudahkan kepada kita. Kita minta kepada Allah kemudahan. Kerana safar kadang-kadang kita dapati memang payah. Kadang-kadang mood kita lain pula. Alamak, suasana. Sebab itu tukarkan mood kan. Pada perjalanan ni menukar kita mood kita. Padahal perjalanan itu mudah, tapi kerana cuacanya, kerana keadaannya, kehausannya, kepanasannya, maka menyebabkan kita kadang-kadang rasa payah, penat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Nabi SAW bersabda bahawa perjalanan jauh itu dia adalah secebis daripada azab. Secebis daripada azab. Sepotong daripada azab. Jadi sebab tu kadang-kadang kita lihat, tapi sebab tu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalaulah Nabi tak katakan as-safaru qit'atun minal azab, aku akan katakan al-azabu qit'atun minas safar. Menunjukkan berat sangat safar ini. Sebab itu dalam masalah ni, maknanya apa? Kalaulah Nabi tak katakan bahawa safar itu ada sebahagian daripada azab, aku akan katakan bahawa azab itu sebahagian daripada safar. Menunjukkan apa? Keberatan safar ini. Kalau ada safar betul buat, kebanyakan bila ada public semua happy. Kerana apa? Pasal kita katakan bahawa apa? Mereka ada masalah lain. Kita kata masalahnya adalah masalah keimanan. Sebenarnya benda susah. Memang susah. Kadang-kadang kita lihat memang berpayah-payah mereka buat. Tapi kerana mereka punya konsep dah berbeza dalam safar, mereka tak ada ingat kepada Tuhan. Mereka ingat bahawa semua ini adalah alat-alat ni akan sampaikan mereka pada tempat mereka. Yakin 100% mereka yakini demikian. Jadi apabila kita lihat daripada sudut itu, kebergantungan tawakal mereka kepada Allah tidak ada. Dan juga mereka punya perjalanan itu bukan berasas daripada ketakwaan. Jadi sebab itu tidak akan mereka merasakan kepayahan itu sebagai satu kepayahan yang mana kita katakan syarak menilai ini sebagai harus diambil rukhsah dan sebagainya. Kerana mereka tak lakukan pun rukhsah-rukhsah tersebut, kerana mereka tak laksanakan langsung perintah Allah dalam safar mereka. Kan? Tak lakukan salat, tak lakukan apa dalam safar mereka. Kita kata sebagai ini adalah safar kemaksiatan langsung. Jadi sebab itu kita katakan apabila kita cakap ini, kita maksudkan adalah sebenarnya safar ini berlaku, dan berlaku pada mereka juga, bukan berlaku pada orang Islam saja. Kepayahan, kesusahan, malapetaka semua berlaku pada mereka juga, tidak berlaku pada orang Islam. Maknanya kerana dia berlaku, kita menilai daripada konsep ketuhanan, konsep daripada sudut apa? Daripada sudut keberlakuan itu adalah daripada ujian Allah. Tetapi mereka tidak. Mereka menilai kalau sesuatu berlaku, mereka salahkan orang yang melakukannya habis-habisan, mereka buat sebagainya kan. Jadi itu perbezaan daripada orang yang beriman. Orang beriman menilai sesuatu yang datang kepadanya semuanya baik.
Walaupun kesenangan, dia bersyukur, itulah baik untuknya. Kalau kesusahan, dia bersabar, itulah baik untuknya. Itu kita akan bincangkan dalam bab yang lebih lanjut, insyaAllah. Macam kita nak pergi umrah, kita nak ke Baitullah, kita gembira sangat kerana kita nak ke Baitullah. Kita gembira dan kita excited pergi ke Baitul. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Maknanya apabila kita gembira dalam safar itu, memang kita harus. Dan kegembiraan tu satu naluri. Terlebih lagi kalau kegembiraan itu yang patut dari sudut syar'i. Apabila keluar daripada sudut syar'i, memang kita kalau pergi kepada tempat yang mendekatkan diri kepada Allah, kita akan lebih suka kerana tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Maksud tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita punya maksud hidup kita selari dengan perjalanan kita, lebih gembira kita kerana dapat mencapai akan maksud tersebut. Sudah tentulah. Tapi kita katakan dalam masalah kita katakan adakah itu satu perkara yang tidak baik? Kita kata baik, tak ada masalah. Untuk seorang itu gembira untuk datang, dan itu baik bagi juga untuk kita mendapati ibadah yang kita lakukan dengan penuh keagungan kita kepada Allah Taala. Kita akan lihat kiblat yang mana telah jadi kiblat kepada seluruh dunia, seluruh manusia di dunia, yang Allah telah muliakannya dan Allah telah muliakannya dan telah binanya lagi sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan sebab itu dinamakan Baitul Atiq, rumah yang lama, yang paling lama dalam dunia ini. Itulah Kaabah. Jadi perlu kita pergi dalam keadaan keseronokan, kesungguhan, kegembiraan. Tapi kita kata tidaklah seperti mana yang orang-orang yang tidak beriman lakukan. Orang beriman kalau gembira dia buat lain perkara, kan? Kita bergembira dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbezaannya. Ke-10, janganlah membawa bersama loceng, alat-alat muzik dan anjing dalam safar. Tapi sekarang handphone ni bunyi macam-macam. Kita katakan handphone tu janganlah buat sangat, janganlah pergi kepada mod yang banyak lagu lah. Kalau bunyi lonceng, bunyi suara apa, kalau nak bunyikan suara handphone tu, telefon tu berbunyi, biasa-biasalah. Bunyi yang biasa dahulu digunakan, tak ada masalah. Tapi yang lagu-lagu tu kita elakkan. Kerana apa? Lagu-lagu yang lebih-lebih lagi ada macam bunyi lonceng dan sebagainya, dan alat-alat yang ada talian-talian dan mungkin besi-besi dan sebagainya kita elakkan. Kenapa? Dia adalah menyerupai akan lonceng-lonceng. Nabi SAW bersabda, la tashabul malaikati rufqata fiha kalbun wala jarasun. Nabi bersabda, tidaklah akan malaikat ikuti kumpulan orang yang bermusafir yang dalamnya ada anjing dan juga lonceng. Jadi jangan kita, kerana apa? Kita kalau anjing kita faham lah, cara kita lah, keadaan dia, najis dia. Tapi kalau lonceng dah pula Ustaz. Lonceng adalah syiar bagi orang Nasrani. Jadi syiar bagi orang Nasrani tak kita datangkan lah. Tapi kita pakai kalung lonceng, mana dah perempuan ni pakai kalung lonceng. Tukarkanlah. Kalung lonceng. Dia bunyi lonceng ni. Macam elakkan. Boleh buka adanya tangan, buang dia punya butak yang apa, dia punya yang batu kecil tu. Dah hilang suara. Betul, kita buka kecil sikit, buang dia punya apa? Dia punya besi dalam kecil tu. Dah tak ada bunyi lagi. Jangan pakai lagi. Kalau nak bawa juga jangan ada bunyi terus. Dan dengan ini kita katakan tinggalkan. Ini adalah hadis semua hadis ni yang telah 238 adalah hadis daripada Muslim, hadis sahih. Dan hadis daripada yang ketiga juga hadis daripada Muslim juga, hadis sahih. Di mana dalam sebuah hadis juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jarasu mazamiru syaitan. Lonceng itu adalah mazamir, mana muzik bagi syaitan. Jadi kita kata elakkan. Ke-11, sekiranya dia inginkan safar dengan salah seorang daripada isterinya. Ni kalau salah seorang, kalau dia ada 2 isteri, 3 isteri lah. Maknanya dia ada, kena harus buat, kita katakan undi. Kalau dia hanya boleh buat satu je, undi. Ini adalah di antara sunnahnya adalah apabila
tiba untuk bermusafir, Nabi musafir, Nabi bawa salah satu daripada isterinya, Nabi akan undi siapa yang pergi. Nah, sekiranya dia diinginkan safaran salah seorang daripada isterinya, sekiranya dia mempunyai lebih dari satu isteri, maka dia perlu membuat undi. Karena Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisa'i fa'ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Nabi SAW sekiranya hendak bermusafir, Nabi akan mengundi dengan di antara isteri-isterinya, mana salah satu daripada isterinya yang telah keluar undiannya itu, dia akan keluar bersamanya. Mana keluar untuk musafir bersamanya. Yang ke-12, disunatkan baginya untuk keluar bersafar pada hari Khamis di awal siang sebagaimana Nabi SAW melakukannya pada hari tersebut dan mendoakan keberkatan pada awal siang. Ini paling baiklah, waktu yang paling baik kita musafir di awal siang Khamis. Laqallama kana Rasulullah yakhruj idza kharaja fi safarin illa yaumal khamisi. Sudah paling sikit lah, atau dikatakan bahawa paling waktu yang paling sikit Nabi SAW keluar untuk musafir ialah melainkan pada hari Isnin. Mana paling banyak adalah pada hari Isnin, hari Khamis, malah cakap hari Khamis. Nabi SAW mendoakan kepada kita, kalau kita nak pergi musafir, pergi awal waktu, jangan lambat-lambat dan dah tengah hari baru nak keluar. Pergi awal-awal, lepas subuh, lepas dah terang syuruk, pergilah awal-awal. Dan itulah daripada keberkatan doa Nabi SAW pada awal siang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku pada yang awal daripadanya. Jadi awal daripadanya, yang keluar awal daripadanya lah. Sebab tu orang-orang yang mencari rezeki pada awal-awal waktu itu lebih baik daripada keluar waktu yang lambat lah. Dah siang baru nak keluar, kita kata elakkan. Pagi-pagi lebih baik daripada petang ataupun siang. Maksudnya apa? Kebiasaan. Kalau kita ada orang, kalau kita ini pekerjaan, misalnya pakai contoh kerja yang biasa dia tu kalau kerja tu boleh dilakukan siang, dia tak nak, dia pagi, dia tak nak pagi, dia malas nak pergi keluar pagi. Ini maknanya kemalasan, bukan maknanya memang ketentuan kerjanya lah. Mana dia boleh keluar pagi, dia tak nak keluar pagi, nantilah tunggu tidur sekejap ke sebagainya. Kita kata lebih baik keluarnya pagi. Berkenaan dengan orang masuk pukul 10, 12, pukul 7 pergi buat apa? Masuk pukul 10, awak kata tunggu 3-4 jam keluar, buat apa? Itu bukan maksud dalam hadis ni. Ada ni banyak soalan yang buat saya gigi basah sikit. Kita minum air basah. Sebab tu saya minum air. Baik. Nah. Ke-13. Disunatkan untuknya berdoa dengan doa keluar rumah. Jangan lupa doa keluar rumah. Keluar rumah bukan maknanya pergi safar baru keluar. Tunggu nanti dengan safar baru kita keluar rumah baca doa. Tidak, mana doa keluar rumah ni bila masa kita keluar rumah kita baca doa ni. Jangan tunggu nak safar aja. Kita tiap hari kita keluar rumah kan. Jadi setiap kali keluar rumah kita baca doa ni. Apa doanya? Kita boleh dapat dalam doanya Hisnul Muslim ataupun buku-buku doa yang lain. Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Yang bermaksud dengan nama Allah aku bertawakal ke atas Allah ataupun kepada Allah, ke atas Allah kepada Allah Taala, dan tiada yang mempunyai kemampuan dan keupayaan melainkan Allah. Aku minta perlindungan daripadamu daripada aku sesat atau disesatkan, daripada aku tergelincir atau digelincirkan, atau aku dizalimi atau aku dizalimi, aku menzalimi atau aku dizalimi, atau aku dijahili atau aku menjahili atau aku dijahili ke atasku. Kita minta kepada Allah. Kerana kadang-kadang kita lihat sama ada kita yang lakukan benda tersebut atau kita dilakukan ke atas kita. Sama ada dengan
dengan kesilapan kita sendiri atau dengan kezaliman orang lain ke atas kita. Jadi jangan. Kita minta kepada Allah perlindungan ini. Daripada doa ni baik untuk setiap orang nak keluar rumah. Setiap sebelum keluar rumah baca doa ni. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tiada yang mempunyai keupayaan kekuatan melainkan daripada Allah. Jadi kita dengan keyakinan kita kata, tak akan ada boleh memberi mudarat kepada aku melainkan dengan izin Allah. Jadi tawakal kita kepada Allah kuat. Lepas tu kita minta kepada Allah semua yang kita minta daripada yang perlindungan itu. Daripada kesesatan, disesatkan, daripada tergelincir, dijatuh, atau tergelincir, digelincirkan kepada kita, atau kita menzalimi atau dizalimi ke atas kita, atau kita jahili atau kita menjahili atau dijahili ke atas kita. Jadi kita minta kepada Allah SWT perlindungan kita. Ke-14 disunatkan baginya untuk berdoa doa safar. Ini apabila kita nak naik kenderaan. Okey. Mendoa sama ada menaiki tunggangan, kereta, kapal terbang dan sebagainya. Jadi kita baca doa safar ini, jangan lupa. Saya rasa banyak orang naik kenderaan kan. Jadi kalau naik kenderaan jangan lupa bacakan doa yang kenderaan. Baca doa kenderaan ialah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa kenderaan. Sambungan daripada doa kenderaan ini adalah doa safar. Doa safar kita kalau naik kapal terbang Saudi, kita naik Saudi Kita naik kapal terbang Saudi, alhamdulillah kita boleh ikut belakang ni. Doanya ialah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa twi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'atha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Dalam doa itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan kepada kita dalam safar ini ketakwaan, kebajikan dan ketakwaan. Dan kita minta kepada Allah memberikan amalan yang mana Allah redha. Dalam safar ni kadang-kadang kita buat amalan, mungkin sebab amalan itu Allah tak redha kita. Macam mana? Jadi kita minta Allah berikan kita, lakukan amalan yang kita lakukan dalam safar itu amalan yang diridai Allah Ta'ala. Saudi dia sebelum safar dia akan baca doa. Semua ikut belakang dia. Tapi jangan tak hafal lah. Kalau hafal boleh ikut belakang. Kalau tak hafal terlambat. Kita baru baca 1, 2 dah tertinggal kan. Jadi sebab tu kita banyak bacanya. Walaupun belum hafal mantap, at least dah tahu dia punya bunyinya. Dia baca, nanti kita boleh dengar. Okey. Dan kita minta kepada Allah SWT untuk memudahkan bagi kita safar kita. Dan apa? Dan melipatkan perjalanannya, kejauhannya. Ada kita lihat kalau kita lihat perjalanan yang jauh, kita dapati bahawa agak singkat sampai. Kerana apa? Kerana Allah melipatkan perjalanan yang jauh itu kepada dekat. Jadi dekat. Nah. Lalu kita kata, ya Allah, engkaulah sahib fi safar. Engkaulah yang jadi sahabat ke dalam safar. Dan peninggalan yang ditinggalkan, yang pengganti kepada ahli keluarga kita yang kita tinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan daripadamu daripada kepayahan safar, daripada keburukan dari penglihatan gambar kita nampak benda yang tak menyenangkan kita, dan kembalian yang tidak baik daripada harta dan ahli keluarga. Nanti kita balik rumah kita dapat berita yang mungkin tak menyenangkan kita dan sebagainya. Kita minta Allah supaya elakkan kita daripada itu. Sekiranya dia pulang, dibacakan pula, kita tambah. Jadi kalau kita nak balik daripada Saudi, kita baca doa yang sama. Lepas kita tambah, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Maknanya apa? Aibuna, kami pulang, kita sedang keadaan pulang. Taibun, dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan beribadah kepada Allah, kepada Rabb kita, li rabbina hamidun, dan kita bermujinya. Kerana apa kita memujinya? Kerana kita dapat sampai balik ke rumah kita. Alhamdulillah.
Jadi kita buat demikian. Ke-15, disunatkan bagi sesiapa yang nak musafir, jangan bermusafir seorang diri. Atau lelaki, hatta lelaki sekalipun. Jadi kalau kita katakan, sebab tu hikmah daripada wanita tak bermusafir sendirian, antaranya ialah musafir bersendirian itu adalah tidak baik untuk seseorang. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wihdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdah." Yang bermaksud, kalaulah orang ramai mengetahui apa yang boleh didapati dalam bersendirian bermusafir, tidak akan aku dapati seorang pun yang akan bermusafir dengan sendiri kalau diorang tahu. Nabi SAW bersabda, "Ar-rakibu syaitan, ar-rakibani syaitanani, wa-thalathatu rukab." Rakbun, na'am. Yang bermaksud bahawa orang yang bermusafir seorang, baginya syaitan. Orang musafir 2 orang, baginya 2 syaitan. Kalau dia musafir 3 dan ke atas, maka itulah dia bersafir dengan kelompok orang tersebut. Jadi menunjukkan kita dalam bermusafir ni, kita jauhkan daripada apa-apa perkara yang boleh membawa kita kepada keburukan kita. Ke-16, perlu melantik seorang daripada yang bermusafir itu seorang ketua. Lantik seorang ketua, agar dapat mengukuhkan mereka dan mudah bersepakat dan lebih mudah mencapai matlamat mereka. Kalau tak ada ketua, bergaduh. Nak makan pun bergaduh. Tempat mana nak, semua berpecah. Dah berpecah masalah. Kalau ada ketua, kita ada ketaatan kepada ketua. Jadi kita katakan bahawa kita akan lebih selamat kerana kita tahu bahawa Nabi SAW memerintahkan kita supaya jangan kita bermusafir kalau 3 orang ke atas, melainkan telah kita lantik seorang untuk jadi imam, jadi amir. Naam. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalaulah sekiranya 3 orang bermusafir, maka hendaklah mereka melantik seorang amir daripada salah seorang daripada mereka. Kerana amir ini penting, ketaatan. Kita lihat dididik dalam Islam untuk mentaati. Keluarga dia diminta untuk mentaati bapa, isteri diminta untuk mentaati suami. Jadi kita dididik. Orang ramai apabila nak solat mesti taat pada imam, ikut apa imam buat. Suka tak suka, kita kena buat juga. Sebab itu kita katakan dalam keadaan ini perlu kita ambil perhatian. Kita perlulah melakukan dengan bijaksana. Dalam kita nak musafir, lantik satu amir. Dan kalau dah ada amir, taatilah amir. Setiap ketaatan kita kepada amir dalam kebajikan, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu adalah ketaatan. Jadi jangan kita rasa, apa nak taat? Aku dengan dia, aku lagi tua, aku dengan dia, aku berilmu. Tidak. Kita kata tidak. Kalau dia amir, kita taat. Nah, ke-17, disunatkan sekiranya berhenti berehat di satu tempat agar jangan berpecah, kerana berpecah itu daripada syaitan. Jangan berpecah. Kalau boleh bersatu-satu tempat. Kalau nak pergi apa-apa urusan, cakap amirnya. Kalau ada kelemahan, misalnya dia tak boleh duduk macam itu, dia nak kena duduk satu tempat yang khusus, maka cakap. Dan kita kena meraihkan orang yang ramai, kena meraihkan orang yang lemah. Orang yang ramai mesti meraihkan orang lemah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, ad-da'if amirur rakbi. Orang yang lemah adalah ketua bagi rakbu itu, daripada kumpulan yang bersafar itu. Maknanya bukan ketua buat keputusan, tidak. Maknanya dia diberikan keutamaan. Diberikan keutamaan. Kerana kita ada dasar. Hatta bukan saja dalam kita musafir, dalam kita di sini misalnya. Kita dapati bahawa ada orang tak tahan sejuk.
Semua tahan sejuk selain satu orang. Jadi kita kena apa? Kita kena meraihkan dia. Kurangkanlah sejuk. Nah, kalau semua orang boleh tahan sejuk, tak boleh tahan sejuk melainkan satu orang, kita raikanlah dia. Kurangkan apa? Sejuk dengan panas lebih mudarat. Kita kata tak apa. Kalau itu kita katakan, kalau mudaratkan orang, kita lihat kepada kemudaratan. Kalau dia memudaratkannya, kita kata yang memudaratkan orang kita jangan lakukan. Nah, itu balik padanya. Jadi kalau kita lihat, penting jangan berpecah. Dan kalau ada orang yang mungkin ada special needs, yang keperluan untuk dikatakan, walaupun dia pada asalnya dia sihat, mungkin datang pitam dia kata dia pitam, kita kena utamakan dia. Jadi itu sebabnya kita katakan dalam kita berjemaah, inilah kita berjemaah dalam ketaatan kepada Allah. Setiap keputusan kita nak inginkan bahawa keputusan itu adalah kerana mentaati perintah Allah. Jadi kalau kita memudah carakan untuk orang yang lemah, maka janganlah orang yang sihat marah misalnya. Apa ni lambatkan kita punya perjalanan, kita dah lambat, kita dah tak kisah. Kita kata kenapa? Kerana orang ini perlu diberikan keutamaan. Boleh? Jadi itulah perkara yang kita harus ambil perhatian. Ke-18, disunatkan sekiranya berehat berhenti semasa safar, hendaklah dia berdoa dengan doa yang sabit daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ini doa yang penting. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalaulah seorang, kita bacakan dulu hadisnya. Baca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Senang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikut sama semua? 3 kali ikut awak dah tahu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu idza qala dzalika lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau seorang itu datang satu tempat dia berehat, maka bacakanlah doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang bermaksud aku meminta perlindungan daripada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan yang diciptakan. Semua kejahatan diciptakan. Lipan lah, nyamuk lah mungkin. Apa pula yang memudaratkan, kita minta kepada Allah perlindungan kita daripadanya, maka kita terselamat daripadanya. Nabi SAW, kalau dia bacakan itu, tidaklah sesuatu yang memudaratkannya sehinggalah dia beredar dari tempat itu. Jadi ini keyakinan. Perlu kepada keyakinan, perlu kepada keimanan. Sabdaan Nabi SAW ini, kerana hadisnya juga hadis yang sahih. Hadis telah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab zikir, dan ini adalah hadis yang sahih yang kita katakan tak boleh tidak kita yakini. Ini keimanan kita. Nah, ke-19, disunatkan baginya untuk bertakbir ketika mendaki dan perjalanan, bertasbih sekiranya menurun bukit atau dataran rendah. Kuna idza sa'idna kabarna wa idza nazalna sabahna wa la yarfa'u aswatahum bitakbir. Jadi apa? Dahulu Jabir radhiyallahu berkata, dahulu sekiranya kami naik, kami akan bertakbir, dan sekiranya kami turun, kami akan bertasbih. Jadi naik bukit, naik mendaki apa saja, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi baca kuat-kuat ke? Tidak, tak perlu baca kuat. Baca kuat orang takut lagi. Kalau kat kapal terbang lagi orang takut nanti. Awak kapal terbang patah balik nanti. Jangan buat demikian. Takbirnya perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak turun mendarat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Wahai orang ramai, jagalah, atau berkata irba'u ala anfusikum, kesianlah di atas diri kamu, maka sesungguhnya kamu ini tidaklah mendoa kepada yang tuli
dan yang tidak ada. Tapi sesungguhnya dia bersama-sama kamu, dan sesungguhnya dia sangat mendengar lagi dekat. Jadi tak perlu kita baca kuat-kuat, pekik-pekik, zikir ni sampai pekik-pekik, terlolong-lolong misalnya, tak perlu. Kenapa? Kerana itu bukan perintah daripada Allah dan Rasulnya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul ish. Ya, ayatnya. Allah telah menerangkan, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan ud'u rabbakum khawfan wa tama', ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kepada Rabbmu dengan keadaan khusyuk, rendah khusyuk dan khufyah, dalam keadaan perlahan. Jadi dengan menunjukkan kita perlu berdoa dalam keadaan demikian. Dalam hadis ini menerangkan bahawa wahai orang ramai, kasihanlah keadaan diri kamu, mana janganlah sampai kamu melakukan sesuatu yang menyusahkan diri kamu sendiri. Maka sesungguhnya kamu tidaklah berdoa atau meminta daripada yang tuli ataupun yang tidak hadir. Sesungguhnya dia bersama-sama kamu, dan sesungguhnya dia maha mendengar lagi dekat. Jadi kalau berzikir kepada Allah, tak perlu kita tunjuk-tunjukkan, melainkan apa? Melainkan yang Nabi ajarkan kepada kita. Talbiyah kita baca kuat. Kenapa talbiyah baca kuat? Kan kita kata pelan kan? Tak, talbiyah Nabi baca kuat. Habis baca doa lain ada kuat-kuat tak? Tak ada. Hanana boleh kuat tak? Tak boleh, dah ada. Jadi tak perlu baca kuat-kuat pun. Dah ada. Masalah kita adalah apabila orang ramai tidak memahaminya, dia doa seolah-olah Allah SWT tak dengar. Sebab tu kita tak pernah dengar daripada Nabi, perbuatan amalan Nabi, amalan sahabat, tabi'in, mereka lakukan zikir seperti demikian rupa. Joget, pokek-pokek, lolong-lolong misalnya, macam histeria, tak ada. Tak ada zikir seperti itu. Jadi bertakwalah kita kepada Allah. Dalam nak mengingati Allah, bertakwalah. Ke-20, disunatkan baginya untuk berdoa dengan doa masuk perkampungan atau kota. Maka berkata sekiranya melihat. Kalau kita masuk mana-mana kota, mana-mana kampung, kita bacalah doa ni. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal aradini sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatina wa ma adlalna, wa rabbar riyahi wa ma dharayna, as'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha, wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ahlaha wa syarri ma fiha. Ringkasannya kita baca. Nabi kita ajar kita doa supaya mendoakan, ya Allah, Rabb kepada langit yang 7 dan apa yang dia diatapkannya, dan Rabb kepada bumi yang 7 dan apa yang dia aqlalna, maknanya dia apa yang dia jadikan datarannya, dan Rabbus syayatin, dan Rabb kepada syaitan dan apa yang disesatkannya, dan Rabb kepada angin-angin yang apa yang dibawakannya, disebarkannya. Dan aku minta daripada kebaikan kampung ini dan kebaikan ahlinya. Kadang-kadang kita masuk satu kampung penyangak misalnya, bahaya juga semua penyangak ahlinya. Jadi kita minta kepada Allah SWT untuk dapatkan kebaikan kampung tersebut dan ahlinya, supaya kalau kita datang tidaklah dianiaya kita. Memang ada tempat kampung lah, kita kata kota sebagainya, memang ahlinya semua orang-orang yang jahat. Jadi kalau kita masuk itu, kita minta kepada Allah perlindungan. Kita tak tahu mana kampung yang orang sedemikian kan. Jadi kita minta kepada Allah. Dan aku minta kepada Allah SWT daripada keburukannya dan keburukan ahlinya, dan apa yang buruk di dalamnya. Semoga dengan ini kita dapat menyambung lagi kepada ke-21 pada minggu hadapan, insya-Allah. Masa tak panjang kita harus habiskan. Dan sebab itu kita kata peradaban ini penting. Semoga Allah berikan taufik. Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau airport belum di kampung, tak ada kampung airport. Maknanya kalau kita sampai ke perbatasannya, baca doa. Itu kalau kita masuk Madinah. Kalau kita dah masuk Madinah, kita baca. Kalau kita nak keluar Madinah, kita duduk, kita terus stop satu tempat, ada kawasan kampung, kita baca juga. Jadi mana kawasan kampung kita masuk, baca. Masuk kota Makkah, kita bacakan juga. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.